Didik TV KPM. Rompi ni sebenarnya anak baju yang kita pakai di luar. Macam vest macam, lah, cikgu. iya, macam vest. Macam ni. Baiklah. Silakan, cikgu. Okey, kita belajar bagaimana nak buat rompi. Okey, penghasilan rompi hari ini dalam mata pelajaran sains rumah tangga dan dari tingkatan 4. Okey, standard pembelajaran yang kita perlu pelajari hari ini, yang pertama, menyenaraikan jenis fabrik yang sesuai untuk membuat rompi. Yang kedua, mengenal pasti era, sebelah luar dan sebelah dalam fabrik, corak dan kecacatan pada fabrik. Okey. Kemudian yang ketiga, menerangkan peraturan susun atau pola yang betul di atas fabrik. Kemudian menyusun atau pola di atas fabrik dengan teknik yang betul dan menyemat pola dengan teknik yang betul. Ini nanti kita belajar ni, Mira, menggunting fabrik dengan teknik yang betul dan memindahkan tanda pola ke fabrik dengan teknik yang betul. Okey. Okey, sebelum kita mulakan, kita kena tahu bahan apa yang ada. Okey, bahan jahitan yang kita pelajari. Yang pertama, fabrik yang kita gunakan. Macam Mira tadi dah ada fabrik kan? Ya, Mira. cikgu ada. Saya nampak tadi Mira punya fabrik tadi, fabrik kapas. Ya. Okey, fabrik yang kita pilih mesti yang mudah dikendali. Pilih fabrik yang mudah dijahit. Macam Mira pilih memang bagus. Mudah dijahit. Teguh, tidak tebal dan tidak mudah berjerumbai. Ini ciri-ciri yang perlu kita pilih untuk buat rompi. Dan sesuai dengan style pakaian ataupun tema yang kita pilih. Contoh fabrik kapas. Macam Mira pilih lah tadi. Flannel dan juga denim. Okey, seterusnya. Macam mana nak kenal era fabrik? Okey, Mira dekat atas meja Mira tu ada fabrik kan? Ya, cuba ada, cikgu. Mira tengok fabrik yang atas meja tu. Yang warna putih tu. Yang warna krim. Okey, untuk pengetahuan Mira, era fabrik ni kita nak tahu adalah daripada tepi kain sini. Baik. Mana tepi kain tu? Ada tepi kain tak? Nampak ada, cikgu. Tak? Era kain adalah berdasarkan daripada tepi kain. Dan selari dengan era kain, selari dengan tepi kain itu adalah era lurus, era fabrik. Okey, sebelah luar dan sebelah dalam fabrik. Okey, macam mana nak kenal pasti? Cuba Mira tengok bot tu. Okey, bot tu dia kata ada fabrik. Cuba Mira selak sikit. Okey, bagaimana nak kenal sebelah luar dengan sebelah dalam fabrik? Kalau kita belik di hadapan tu sebenarnya semua sebelah luar. Jadi dia akan nampak jelas dia punya corak, nampak kilat, berkilau. Dan dia lembut di bahagian luar. Kalau bahagian dalam cuba selak. Okey, di bahagian dalam. Selaklah dia punya. Di sini ke, cikgu? Bawah. Bawah. Okey, dia pudar sikit. Ya. Sama juga macam fabrik yang warna gold tu, warna emas tu. Dia di sebelah dalam dia memang pudar sedikit. Baik. Jadi nak kenal pasti, kita tahu dia lebih cerah, lebih berkilau, lebih terang warna dia berbanding dengan fabrik sebelah dalam. Ini penting sebab nanti takut tersilap jahit. Okey, kemudian corak. Corak ni ada banyak jenis corak. Kalau kita tengok corak yang ada pada fabrik tadi, ada corak yang dia tak sekata ataupun dia selari ataupun dia bunga dia menaik dan menurun. Yang itu penting supaya bila kita buat nanti dia corak dia tidak berserabut. Ada yang menaik, ada yang melintang. Kita tak nak macam itulah. Jadi pastikan corak tu sesuai. Dan kalau ada kecacatan pada fabrik, kena lihat, kena pastikan dia tak ada kecacatan. Jadi kalau ada, kita bulatkan dengan kapur tukang jahit. Okey. Okey, seterusnya peraturan menyusun atau pola. Okey, Mira dah ada pola kat atas meja dan juga fabrik. Kat sini kita kena susun atau pola dengan yang pertama, pola dan fabrik kena dalam keadaan yang rata. Okey, kita kena bentang dia dalam keadaan yang rata dan di bawah ni tak boleh ada apa-apa barang tak boleh ada apa-apa. Ni ada pembaris ni, tak boleh. Dia kena rata. Dalam keadaan yang rata. Okey? Baik. Kemudian bentang di atas permukaan yang rata tadi, kemudian kenal pasti maklumat dan tanda pola. Okey, kalau kita tengok
dalam ni tanda pola ya. Maklumat tanda pola ni semua kena tahu, kena faham Okey, jadi kita nak pindahkan tanda pola ni nanti. Okey, pastikan tanda tanda ira lurus pola tepat pada ira lurus fabrik. Tadi Mira dah tahu kan mana ira lurus? Ya, tahu cikgu. Di sebelah sini kan cikgu? Di bahagian tepi kain. Pandai Mira. Di bahagian tepi kain dan selari dengan tepi kain. Bagus. Cepat belajar. Okey. Okey, kemudian kita kena semak fabrik dengan jarum peniti. Okey, kita cuba Mira. Boleh cikgu. Mira ambil bentang pola begini, lipat dua. Lipat dua begini. Kemudian Mira kena letak. Letak pola cikgu. Ya, letak pola. Letak pola di atas fabrik. Ni ada 3 bulatan kat sini. Mira kena letak di bahagian lipatan fabrik. Maksudnya cikgu, 3 bulatan ni untuk diletak di atas lipatan. Sebab tu kena lipat fabrik tadi. Baiklah. Okey. Jadi sebelum kita melipat tu pastikan dia selari. Nak pastikan dia selari, kita kena ukur supaya dia sama. Okey, 16. Kalau sini 16, sini pun kena 16. Jadi kena ubah sikit. Okey. Dan okey. Betul. Betul cikgu. Ya. Okey. Ada peniti kat sini Mira punya barang. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Kat sini pastikan 3 titik ni terletak di atas lipatan fabrik. Betul-betul terletak. Okey. 3 titik di atas lipatan fabrik. Okey. Okey, lepas tu apa yang kita kena buat? Semat pola dengan jarum peniti. Okey, ambil jarum peniti ni. Dan kita semat pola menghala ke dalam semuanya. Okey, di bahagian ini. Mira nampak ni. Di bahagian dalam cikgu. Di bahagian sini, di bahagian dalam, menghala ke dalam. Baiklah. Menghala ke dalam. Kenapa cikgu kita kena semat dengan jarum peniti cikgu? Ni supaya pola ni tak lari bila kita gunting nanti. Okey, maksudnya masa gunting juga nanti kan cikgu, kita kena gunting mengikut ira fabrik lah cikgu. Yelah, kita dah letak dalam ira fabrik. Mira punya tu betul dah tu. Okey dah tu. Cuma kena rapat lagi. Pandai. Betul dah tu. Okey, letaklah 3 atau 4. Okey. Supaya dia tak bergerak. Okay. Hati-hati risau terkena nanti. Satu lagi peraturan, jangan letakkan, jangan angkat fabrik ni. Kena letak berada ni. Itu satu pembelajaran tu. Okey, nampak ingat tu murid-murid. Jangan angkat, nanti dia lari kedudukan dan juga pola ni. Baiklah. Okey, betul. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Pandai tu, betul tu, betul. Okey, good. Okey. Cara kita nak semakkan peniti mesti menghala ke dalam. Supaya peniti itu tak terkena masa kita nak pindahkan tanda pola. Okey. Yang ni peraturan menyusun atur pola lagi perlu dalam keadaan Yang ini adalah hasil bagi setelah kita susun atur pola di atas fabrik. Jadi kena susun daripada yang besar kepada yang kecil. Okey. Nak gunting fabrik, pastikan fabrik di atas permukaan yang rata dan gunting fabrik. Ini penting. Gunting fabrik ni. Gunting fabrik ni Mira pun ada satu set alat jahitan. Gunting fabrik ni perlu tajam dan jangan dikongsi fungsinya dengan benda yang lain. Contohnya kita gunting kertas, kita nak gunting plastik, tak boleh. Fabrik hanya untuk fabrik sahaja. Supaya dia sentiasa tajam. Apa jadi kalau kita gunting benda lain selain daripada fabrik? Dia takkan tajam. Dia takkan tajam. Okey, cara menggunting yang betul. Okey. Tangan kanan pegang gunting. Tangan kiri letak di atas pola. Okey. Macam tu cara dia ya. Pola. Sekejap cikgu, maafkan saya. Boleh cikgu tolong bukakan? Okey. Gunting pun sama warna dengan baju saya. Terima kasih cikgu. Okey. Saya gunting cikgu Cara dia yang pertama, bahagian lurus kita kena gunting besar. Maksudnya kita gunakan semua bilah. Okey, bilah ni kita gunting. Gunakan semua bilah. Okey. Cikgu, saya nak tanya, apa akan jadi ataupun kesan kalau saya menggunting fabrik ni tidak mengikut ira?
Oh, pakaian tu nanti jatuhan dia tak samalah, tak cantik. Dia kena cantik. Okey. Jatuhan tu. Ira lurus ni menyebabkan pakaian kita jatuh dengan elok. Maksudnya main peranan jugalah cikgu. Ya, Walaupun semasa dari gunting. sejak dari awal lagi memang kena betul. Baiklah. Sebab tu kena ada peraturan menggunting fabrik ini. Kalau yang besar, kita gunting dengan kadar yang besar. Untuk yang kecil, bahagian kecil dan bahagian lengkung, guna hujung ni saja. Jadi kita letak di atas, gunting hujung saja. Gunakan. Okey. Macam ni. Wah, saya tengok cikgu punya sangat cantik dan kemas. Tak Cara apa, Mira baru menggunting dengan belajar. betul. Nanti Mira akan mahir. Okey. Bagaimana kalau cara gunting saya kurang kemas sikit, cikgu? Kalau cara gunting kurang kemas, kalau terkurang, dia akan mempengaruhi masa kita menjahit lah. Kalau terlebih pun dia akan mempengaruhi juga. Sebab nanti dia takkan kemas dari segi kelim tu sendiri. Okey. Ini dah siap dah. Cikgu buat satu. Mira pun dah nak siap dah. Satu lagi, jangan alihkan semasa kita. Kesalahan kedua yang saya telah lakukan hari ini, cikgu. Jangan kalau alihkan. boleh, jangan angkat, jangan alihkan. Kita yang bergerak. Begitu rupanya. Ya, kita yang bergerak. Jadi murid-murid di rumah boleh take note, Ya. Silakan, Tu cikgu. angkat tu. Okey. Jangan angkat fabrik semasa menggunting dan memastikan kepingan fabrik yang kita gunting tu cukup. Okey. Bagus, Mira. Okey. Cikgu dah gunting tadi. Okey. Kita nak buat proses yang kedua. Yang seterusnya, memindahkan tanda pola ke atas fabrik. Baik, cikgu. Untuk memindahkan tanda pola ni, kena gunakan, ada dua cara. Yang pertama, gunakan kapur tukang jahit, roda surih dan kertas karbon. Okey, tanda pola ni kita perlu pindahkan ke sebelah dalam fabrik. Okey. Sudah, Mira? Sudah, cikgu. Okey. Kenapa kita kena pindahkan tanda pola ni? Kenapa, cikgu? Sebab masa kita menjahit memudahkan kita supaya jahitan yang kita jahit tu, tanda yang dekat pola ni ada di bahagian pola. Kain kita lah. Ada kain lah, fabrik yang kita potong supaya nak mudah. Okey. Cara yang pertama, gunakan kapur tukang jahit. Okey, cikgu ada kapur tukang jahit. Mira pun ada. Kapur tukang jahit. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, kita gunakan roda surih dan kertas karbon. Penggunaan ini mesti sekali. Mesti sekali. Tak boleh satu je. Mesti kedua-dua bahan ini kena ada. Okey, cara dia, bagi yang ada dua lapis kain, kita masukkan bahagian yang karbon adalah yang berwarna cerah. Okey, masukkan ke bahagian dalam dan gunakan roda surih. Roda surih. Surihkan sahaja. Gelik situ. Okey. Masukkan kertas ni masukkan di antara kedua-dua fabrik kan, cikgu? Ya. Nampak tak Mira buat? Mira nak buat tu. Mira tadi masa peniti, Mira buat sebahagian di luar garisan. Jadi dia agak sukar lah. Jadi itulah. salah satu sebab memudahkan kita nak nyurih. Yes. Okey, baiklah. Okey. Ini adalah cara kita pindahkan tanda pola. Yang pertama, roda surih dan kertas karbon. Boleh mana-mana antara dua ini. Dan juga kapur tukang jahit. Okey. Baik, cikgu. Kemudian, cikgu? Okey. Pastikan bila kita potong fabrik ni, dah siap dengan kemas dan kita perlu tandakan dia dengan tanda pola dengan jelas kesemuanya. Kesemuanya dah pastikan dia cukup. Ini adalah fabrik yang telah dipotong. Okey. Wah, itu dia penjelasan cikgu. Didik TV KPM